Shalom saudara sekalian yang kasih Tuhan. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家平安。Saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini. 我们这时候要一起来读我们今天所要思想的神的话语。 Yang terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7, lalu dilanjutkan di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. 耶利米书第29章第10节到第7节，然后第10节到14节。 Saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti Ibu Esther akan membacakan di dalam bahasa Mandarin. 牧师先用印尼文读，印尼文也读一遍，然后翻译的、传译的再用中文读一遍。 Demikianlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya lanjutkan di ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. 耶利米书第29章第4到7节，信上说：万军之耶和华以色列的神对一切被掳去的，就是我使他们从耶路撒冷被掳到巴比伦的人如此说：使他们你们要盖造房子，盖造房屋，住在其中。 栽种田园，吃其中所产的；娶妻生儿女，为你们的儿子娶妻，使你们的儿女嫁人，生儿养女，在那里生养众多，不致减少。我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华。 因为那城得平安，你们也随着得平安。第10节，耶和华如此说：为巴比伦所定的70年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩缘，使你们仍回此地。耶和华说：我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。 你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。耶和华说：我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归回，将你们从各国中和我所赶你们到的各处召集了来，又将你们带回我使你们被掳掠离开的地方。 这是耶和华说的。
Baik saudara, sebelum kita lebih jauh merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita sekali lagi untuk bersatu di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. 我们还没有继续思想神的话语之前，我们祷告求主帮助我们。 Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau memimpin kami memasuki minggu terakhir di tahun 2020 ini. 主，我们感谢你，因为你带领我们进入这个2020年的最后一个主日。 Walaupun ya Tuhan, tahun ini bukanlah sebuah tahun yang mudah bagi kami. 虽然对我们来说，这一年并不一个很轻易能过的一个年， Tapi kami merasakan ya Tuhan bagaimana kesetiaan-Mu, kasih-Mu yang senantiasa memimpin kami hingga pada saat ini. 可是主，你的心实慈爱，你仍然带领我们到今天。 Pada saat ini ya Tuhan, ketika kami ada di penghujung tahun ini, 主啊，当我们今天在这个年底年尾的时候， mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. 求主你在我们当中， Melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. 透过我们今天所要思想、所要听的神的话语， Supaya firman-Mu itu kembali mengajarkan kami melihat betapa besar kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. 让从你的话语当中，我们知道主你对我们的爱是何等的信实，何等的广阔。 Dan firman yang sama Tuhan menguatkan kami bagaimana kami menyongsong memasuki tahun 2021 yang akan datang. 也让神的话语能够帮助我们，让我们能够迈入新的一年。 Berkatilah kedua hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan. 求主你帮助你两位软弱的仆人， Yang pada saat ini berdiri dengan hati yang takut dan gentar. 我们这受以战兢的心站在你的面前。 Tapi biarlah hanya firman-Mu saja Tuhan, melalui kedua hamba-Mu dapat kami dengar dengan jelas. 让你的话语能够透过两位仆人，我们能够听得清楚明白。 Berbicaralah kepada kami ya Bapa, oleh sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar firman. 主啊，求你对我们说话，因为我们已经预备好来聆听。 Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们是祷告、感恩，奉靠主耶稣的名。 Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki minggu yang terakhir di tahun 2020 ini. 亲爱的弟兄姐妹，我们要感谢神，因为我们今天已经进入了这个2020年的最后一个主日。 Saya rindu saudara sekalian, di akhir tahun ini ada ucapan syukur kita, ada puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. 我盼望我们在这个年终的时候，我们有向神献上我们的感恩，献上我们的赞美。 Walaupun tahun ini adalah tahun yang tidak mudah bagi kita, bukan? 虽然对我们来说，这一年是一个不容易的一年， Tapi biarlah saudara di saat ini kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan karena Dia layak menerima puji-pujian dari kita. 让我们这个手向我们的神，我们向他献上我们的感恩、我们的赞美，因为他是配得我们称颂的神。 Kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita kehidupan dan kesehatan. 我们也当感谢神，因为他还看顾保守我们，给我们生命，给我们健康的身体。 Kita patut bersyukur untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan buat kita, termasuk keluarga rohani kita. 我们应当为我们的家庭、我们属灵的家庭来向神感恩。 Kita patut bersyukur saudara untuk iman rohani yang Tuhan masih anugerahkan untuk kita masih bisa mencari Tuhan, untuk kita masih bisa melayani Tuhan, memuliakan nama 我 Tuhan. 们也为我们的属灵神赐给我们的，我们向神感恩，因为我们还有机会服侍他。 Dan kita patut bersyukur untuk anugerah terbesar dengan Dia menghadirkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita yang baru saja kita rayakan. 我们也感谢神，因为他赐给我们一个救恩，就是他赐给我们一个救恩的道路，就是我们刚刚所庆祝的圣诞。 Biarlah saudara di akhir tahun ini ada puji-pujian yang dinaikkan di tempat kita masing-masing dimanapun saudara berada. 让这个年尾的时候呢，我们无论在任何的地方，我们的心充满向神的感恩和赞美。 Saudara, beberapa hari lagi kita akan menyongsong memasuki tahun 2021. 弟兄姐妹，再过几天我们将进入2021年。 Sementara itu kita masih dibayang-bayangi dengan ketidakpastian oleh karena wabah pandemi global yang belum selesai dan tuntas. 我们这个时候呢，还被这个疫情不知道什么时候能够结束的这个阴影来跟着我们。 Pertanyaannya sekarang saudara, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan
mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menyongsong tahun 2021 ini. 问题是我们身为神的儿女，我们如何来预备我们自己来迈入、来进入新的一年？ Sesuai tema kita hari ini, bagaimana caranya kita, anak-anak Tuhan, agar kita bisa tetap hidup di dalam rencana dan rancangan Tuhan yang indah dan penuh damai sejahtera itu. 就是我们今天的讲题，我们主题就是我们如何持续活在这个神的美好的这个计划当中。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， bangsa Israel di dalam perjanjian lama juga pernah hidup di dalam sebuah tatanan kehidupan baru yang serba tidak pasti dan tidak mengenakan. 以色列民在圣经记载，他们也曾经活在一个非常的这个特殊的一个就是一个新形态的一个环境里面，就是他们是觉得没有快乐，很是不好受的一个情形。 Mereka pernah ditaklukkan oleh sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Babel, dan mereka harus diangkut, dibuang dan diasingkan ke tanah Babel. Saudara, 他们曾经被巴比伦国所统治，然后他们就是被掳到这个巴比伦去。 dan kehidupan yang tidak mudah ini, saudara, bukan hanya berlangsung 1 atau 2 tahun, melainkan 70 tahun, saudara. 他们这个很难受的、很不愉快的一个经历呢，不是1、2年的，可是他们必须住在那个地方70年之久。 Itu artinya, saudara, kira-kira ada 90% dari umat Israel yang waktu dibawa ke pembuangan, mereka 90% ini tidak pernah kembali lagi ke tanah mereka di tanah Kanaan. 也就是说，当这些以色列人他们被掳到巴比伦的时候，有90%的人他们就没有再回到他们原来的地方、原来的这个土地。 Kenapa hal ini bisa terjadi, saudara? 为什么会这样子？ Hal ini terjadi karena ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. 这是因为以色列民对主的不忠心。 Hal ini terjadi karena ketidakpedulian mereka untuk mendengarkan suara Tuhan. 他们不在乎，他们没有在乎神的声音。 Maka Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Babel dan memakai Babel untuk menjadi alat untuk menghukum umat Israel. 所以呢，神就接着这个巴比伦来惩罚、来审判以色列人。 Adalah seorang nabi yang bernama Nabi Yeremia yang diutus Tuhan untuk melayani bangsa Israel selama kurang lebih 40 tahun. 上帝差派了一个先知，就是耶利米先知，就是在当代服侍以色列民大概40年之久。 Nabi Yeremia adalah nabi yang mengalami paling tidak ada 5 raja yang memerintah dari Raja Yosia sampai Raja Zedekia, dan melihat sendiri bagaimana bangsa ini akhirnya harus dibuang ke tanah Babel. 我们看到耶利米先知，他是服侍了大概有几个王，就是从这个约西亚到这个西底家，就是他也经历了这个以色列民如何受到这个被掳的这个情况。 Nabi yang terus mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat. 他就是不断的提醒以色列民，让他们能够悔改。 Dan melihat sendiri bagaimana bangsa Israel tidak mau bertobat. 我也看到了，以色列民他们很巩固，他们不要悔改。 Dan Nabi yang melihat bagaimana bangsa Israel, umat yang disayangi Tuhan ini kemudian harus dibuang ke tempat tanah Babel. 耶利米也见证了这个神的子民如何被掳到巴比伦去。 Dia meratap bangsa Israel. 他为以色列民哀哭。 Itu sebabnya dia menulis kitab, selain Yeremia adalah kitab peratapan, dia adalah seorang nabi yang meratap. 所以除了耶利米书，耶利米先知他也为这个以色列这个哀求，他写了耶利米哀歌。 Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian, kegelisahan bangsa Israel di dalam sebuah kondisi kehidupan baru di tempat pembuangan. 以色列民在一个新的地方，在一个新的这个形态的这个环境里面了，面对一个不一样的一个地方。 Maka datanglah firman Tuhan melalui Nabi Yeremia yang berbunyi, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
所以呢，耶和华接着这个耶利米先知对以色列说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。” Inilah firman Tuhan yang turun, firman yang indah, yang turun bagi umat Israel yang pada saat itu hidup dalam kegelisahan, saudara. 这也就是神对以色列说的，因为当时以色列民他们活在一个困惑、忧虑的这个情况里面。Dan saya percaya ini adalah firman yang sama yang turun kepada kita pada saat ini untuk menguatkan kita yang hidup pada situasi saat ini, saudara. 我相信呢，这也是这个时候神赐给我们的神的话语，因为我们现在也处在一个非常的一个时期里面。Bagaimana caranya agar kita bisa hidup tetap di dalam rancangan Tuhan? 我们如何仍然活在这个神的计划中呢？ Yang pertama, saudara, 第一， kita harus tetap percaya. 我们要毅然的相信。 Biarlah kita senantiasa tetap percaya bahwa ada Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang berdaulat dan berkuasa penuh terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan manusia. 我们要相信，我们创造这个天地宇宙万物的神，他是掌管统治万有的神，他也是掌管这个人类生命的。 Kita percaya ada Tuhan yang mengendalikan perjalanan hidup kita, saudara. 我们相信神在掌控我们的这个生命。 Dan Tuhan yang punya rencana dan rencana Tuhan harus terjadi. 我们知道神有他的计划，他的计划必会应允。 Saudara, pandemi global paling tidak menyatakan sebuah kebenaran bagi seluruh umat manusia yang hidup pada zaman ini. 我们知道这个大疫情现在这个时候发生，就是告诉了这个人类。 Bahwa manusia tidak mempunyai kendali akan apa yang akan terjadi pada dunia ini. 也就是说，人没办法控制这个世界上所发生的事情。 Sehebat-hebatnya manusia membuat rencana, 虽然这个人类他们很聪明的在策划、在计划， secanggih-canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi, 他们的这个他们的知识、他们的科技非常的进步发达。 tetapi pada kenyataannya, saudara, semua keputusan yang terjadi di dalam dunia ini datangnya dari Tuhan. 我们知道一切决定、一切事情是来自于神。 Kalau kita melihat bagaimana kita tidak bisa mengandalkan rencana dan kemampuan manusia, 我们知道我们不能依靠人的这个计划。 mari saudara di akhir tahun ini, mari kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memegang dan memegang kendali akan jalannya sejarah kita. 让我们在这个年终的时候，那我们再次的思想，我们知道是我们的神来掌控、来统治我们这个世界上一切所有。 Mari kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. 我们要相信神在我们的生命当中有他美好的计划， Rancangan yang penuh kebaikan dan rancangan yang penuh damai sejahtera. 就是充满这个就是充满良善、充满平安的这个意念。 Dan rancangan damai sejahtera itu, saudara, bagi kita telah dinyatakan melalui kehadiran Yesus di dalam dunia ini. 这个平安的意念、平安的这个计划，就是透过主耶稣基督降生在世界上。 Kehadiran Kristus di dalam dunia untuk menyelesaikan satu masalah yang paling utama yang kita hadapi sebagai manusia, yaitu dosa. 主耶稣降生在世界上，就是要来处理、来解决我们人类最主要的一个大问题，就是人的罪。 Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, saudara, dia menanggung segala derita sengsara untuk menebus, menggantikan dosa-dosa kita. 透过主耶稣在十字架的这个牺牲，他是来到这个世界来担当我们的罪恶，来赦免我们的罪， Untuk memberikan kepada kita pengampunan dosa dan menganugerahkan kepada kita hidup yang kekal. 他赦免我们的罪，他赐给我们永生。 Inilah rancangan damai sejahtera itu, saudara. 这就是神赐给我们的这个平安的意念。 Ketika kita tahu bahwa ada jaminan keselamatan hidup kekal dan ada pengampunan dosa bagi kita, maka itu memberikan damai sejahtera yang luar biasa di dalam kehidupan kita. 当我们知道我们有这个永生的盼望，我们有永生的这个应许的时候，这个就赐给我们生命充满平安。
Apa yang akan terjadi pada tahun 2021 kita tidak tahu, saudara. 在2021年会发生什么事情，我们不知道。 Dan saya rasa itu tidak yang terlalu penting. 我想这个也不太重要。 Tetapi yang paling penting, saudara, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali, yang mengendalikan jalannya sejarah umat manusia. 最重要的、最主要的，我们知道是神来掌控我们这个人类的这个历史的进行。 Dan Allah tetap turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. 我们知道神在万事使万事都互相效力，让这一些都带给人类益处。 Yang kedua, saudara, 第二， bagaimana caranya agar kita bisa tetap hidup di dalam rancangan Tuhan? 我们要如何能够仍然持续的在这个神的美好计划里面？ Kita harus tetap fokus. 就是我们要保持我们的重点。 Kita fokus kepada apa yang ada sekarang dan apa yang dapat kita lakukan sekarang. 我们要专注于我们现在所拥有，我们专注于我们现在目前所做的。 Seringkali, saudara, besarnya masalah yang sedang kita hadapi pada saat ini dan kekhawatiran kita akan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, itu biasanya bisa melumpuhkan kita. 我们知道，我们常常忧虑我们现在的状况，或者我们为将来的忧虑的话，这是我们变成软弱， Membuat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. 这让我们不知道，就是使我们不知所措。 Terkadang masalah itu terlalu besar bagi kita sehingga menjadi tembok yang begitu menghalangi kita, merintangi kita untuk kita mencapai tujuan kita. 有时候呢，这个问题好像一幅墙在我们的前面挡住我们，所以我们不知道要怎么样面对我们的前面的道路。 Maka saudara, saya selalu takjub kepada semut. 所以呢，我非常的敬佩那些蚂蚁。 Semut adalah serangga yang begitu kecil, saudara. 我们知道蚂蚁是非常小的一些的虫， Tapi adalah bangsa serangga yang begitu ulet dan bekerja keras. 我们知道这个蚂蚁它们是很殷勤的、勤劳的动物。 Sehingga Alkitab pun mencatat di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 berkata, mari kita pergi belajar kepada semut. 所以在箴言书第6章第6节也记载说，我们要学习蚂蚁那样。 Selama pengalaman saya tinggal di rumah, saudara, baik itu di rumah orang tua, di asrama, di sekolah teologi, di pastori, di tempat saya praktek, atau di pastori kita, di Latu Menten, saudara. 就是我住在家里也好，在这个学校的这个宿舍，或者在我们的这个牧师楼也好，在任何的这个地方。 Seringkali saya memperhatikan bagaimana semut itu membuat barisan untuk mengambil makanan. Baik dia masuk ke rumah kita, ke tempat di mana ada makanan atau di tempat pembuangan sampah di mana ada sisa-sisa makanan. 所以呢，我常常会看到蚂蚁，他们会排很长的这个很排的一个团队，他们就是去寻找一些的食物，无论是在食物那边，或者在一些比较脏的这个地方，或者垃圾桶那边。 Saya heran, saudara, setiap kali saya menaruh obat semut itu di jalan dari luar, barisan itu hendak masuk ke rumah, saya taruh di titik-titik tertentu, saudara. Beberapa saat hilang, tapi kemudian muncul lagi dari titik dan jalur yang berbeda. 我非常的奇怪，因为每次我把这个杀蚁药呢放在一个地方的时候呢，我把它们放那边，它们没有出现，可是它们就另外就是在别处，就是它们可以又出现在其他的地方。 Saya kemudian menaruh lagi kepada titik yang lain itu, saudara. Beberapa saat hilang, kemudian keesokan harinya nanti muncul lagi dari jalur yang berbeda. 我就把那个又放在他们出现那个地方，可是也一样的，他们也是搬到别的地方，在那边出现。 Seakan-akan semut-semut itu sedang berkata kepada saya, selalu ada jalan. 仿佛蚂蚁对我说：“我们都有出路的。 Selalu ada jalan jikalau engkau mau berusaha. 如果你要努力的话，一定有出路。” Demikian juga firman Tuhan yang turun kepada umat Israel di pembuangan, saudara. 这个神的话语对以色列民在被掳的地方说
Di tengah-tengah kebingungan mereka di tempat yang baru, mereka akan tinggal di mana, mereka akan kerja apa, mereka akan makan apa, dan bagaimana kehidupan mereka selanjutnya di sana. 因为他们不知道他们在这个新的地方，他们要如何工作，他们要找什么东西吃，他们的未来是怎么样的。 Tuhan meminta mereka untuk fokus kepada apa yang ada di sana dan apa yang bisa mereka lakukan di sana. 所以呢，神要他们专注于他们那个时候当时所做的，就是专心做他们的工作。 Kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh berkata, untuk mendirikan rumah di sana, untuk membuat kebun, untuk ditanami di sana, untuk bekerja dan menghasilkan, untuk mereka mengambil istri, menikah, dan juga mengambil istri untuk anak mereka laki-laki dan anak mereka perempuan, untuk mereka mempunyai keturunan-keturunan supaya mereka tidak bertambah dikit, malahan bertambah banyak di tempat pembuangan. 我们这里从第4节到第7节，我们看到这里说，他们要盖造房屋，他们要栽种田园，他们吃其中所产的，他们要娶妻，他们的生儿女，他们的儿女也要娶妻，就是他们要生儿养女，在那里他们要生养众多，不致减少。 Untuk mereka membangun kota dan mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka tempati pada saat itu. 所以呢，他们在那个被掳的城市里面，他们要为那个城市为那个城求平安。 Inilah hal-hal yang terus harus mereka lakukan di dalam tatanan kehidupan normal baru umat Israel di tempat pembuangan, saudara. 所以他们在他们那个新常态的那个环境里面呢，他们就是必须按照神对他们说的去做。 Mereka harus tetap berusaha dan bekerja. 他们要持续的保持他们的努力在那边工作。 Saudara sekalian, jikalau kita mau tetap hidup di dalam rancangan Tuhan, 如果我们要活在神的计划中， apapun yang kita alami pada saat ini, 无论我们这个时候遭遇任何的问题， kesulitan-kesulitan yang kita alami pada saat ini, 我们这时候所面对的困境， mari kita tetap berusaha keras untuk bekerja dan berusaha. 让我们能够继续的工作，继续做我们现在所做的。 Saya takjub, saudara, kepada beberapa teman yang usahanya terdampak pandemi COVID-19 ini. 我非常的敬佩，有一些朋友他们遭受到这个疫情的这个影响， Ada teman yang usahanya sudah tidak bisa berjalan lagi. 有一些呢，他们没办法继续做他们原来的这个事业， Mereka tidak larut di dalam keputusasaan. 可是他们并没有继续的活在绝望当 Mereka 中。 membanting setir dan menjual makanan, menjahit masker, dan mereka tetap berusaha apapun yang mereka bisa lakukan. 他们就转了一个方向，他们就是做其他的事业，他们做一些的饮食，或者他们做一些的口罩， Apakah akan sukses? 他们会成功吗？ Kita tidak tahu. 我们不知道。 Tetapi ini yang saya tahu. 可是这是我知道的。 Untuk tetap bekerja dan berusaha apa yang bisa kita lakukan saat ini, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. 我们继续做我们现在做的，这是合神心意的。 Saya juga takjub mendengar kesaksian beberapa teman, saudara, baik itu jemaat kita, bagaimana di dalam relasi mereka di dalam keluarga. 我也有听说一些的朋友们，他们在这个疫情当中，他们在这个家庭的关系里面的是一些的事情。 Selama ini kalau kita sebutkan, ayo bangun mesbah keluarga di rumah, saudara, beberapa di antara mereka, teman-teman ini berkata, aduh, membangun hal-hal yang rohani di rumah itu sesuatu yang aneh, yang tidak biasa, terlalu rohani bagi kita orang-orang yang di rumah yang melihat kita 24 jam. 他说呢，如果我们以前呢要在家里要有这个设立这个家庭祭坛的话，是非常难的一件事情。好像我们在家里举行一些的属灵的一些的事情是非常的奇怪的。然后我们也是在那边24小时。 Tapi mereka-mereka ini sejak adanya wabah pandemi ini, saudara, mereka memberitahukan kepada saya, mereka sudah mulai setiap malam adakan doa bersama di tengah-tengah keluarga. 可是他们告诉我，自从这个疫情之后呢，每天晚上呢，在一个固定的时间，他们都一家人都集合在一起，他们一起祷告。
Apakah akan otomatis semua masalah relasi dalam rumah tangga selesai, saudara, dengan demikian? 是不是这样做的话，我们一些的家庭的一些问题都自然的这样子消失呢？ Saya tidak tahu. 我并不知道。 Tetapi ketika kita bersama-sama anggota keluarga kita untuk berdoa bersama-sama, saudara, yang saya tahu adalah hal itu adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. 可是我知道，当我们和我们家人同心的一起来向神祈求祷告的时候呢，我知道这样做是合神心意的。 Mari saudara kita tetap fokus kepada apa yang ada dan apa yang kita bisa lakukan pada saat ini. 让我们能够专注于我们现在目前所拥有的，专注于我们目前所做的， Untuk kita bisa tetap hidup di dalam rencana Tuhan. 让我们能够活在神的这个计划里面。 Yang ketiga dan yang terakhir, saudara. 第三，也是最后的一点， Jangan menyerah. 我们不要放弃。 Apapun kesulitan yang kita hadapi pada saat ini dan pada waktu yang akan datang, saudara. 无论我们目前或者我们将来必定会遭遇或者遭受一些的问题， Mari kita jangan menyerah. 我们不要放弃。 Mari kita jangan meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan yang setia kepada kita. 我们不要放弃我们对我们的信实的神的信心。 Ketika kita menghadapi kesulitan demi kesulitan, 当我们面对种种问题的时候， mari kita hadirkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kita, maka Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan menghibur kita. 让我们让神来介入在我们所面对的问题，我们现在挣扎的当中，我们知道是这样子的话，神会坚固我们的信心。 Pesan yang sama juga diberitakan kepada umat Israel di tempat pembuangan, saudara. 同样的话语也是对以色列民在他们被掳的时候说， Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. 就是12到14节。 Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. 你们要呼求我、祷告我，我就应允你们；你们寻求我，若专心寻求我，我就必寻见。耶和华说：“我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归回，将你们从各国中和我所赶你们到的各处召集了来。” 又将你们带回我使你们被掳掠离开的地方，这是耶和华说的。 Dalam setiap usaha yang mereka akan lakukan di tempat pembuangan, saudara, mendirikan rumah, untuk membangun kebun, untuk membangun keluarga, saudara, tidak ada kepastian semuanya akan berhasil. 在他们被掳的那个地方，他们所做的一切，他们盖房子、房屋，他们栽种田园，他们所做的其他的一切，其实他们并没办法确定他们所做的一些是不是能够继续下去。 Namun di atas segala situasi yang tidak pasti itu, saudara, Allah meyakinkan mereka agar jangan menyerah. Dan ketika menemukan kesulitan-kesulitan, datanglah, carilah Tuhan. 可是，在一切不肯定、不确定的一个状况当中呢，神要他们去呼求神、寻求神，因为神会帮助与他们同在。 Menghadirkan Tuhan di dalam setiap persoalan kita, saudara, itulah satu-satunya sumber kekuatan kita. 如果在我们每一个问题当中，我们让神介入在我们的生活当中，这也就是我们力量的源头。 Itu sebabnya, saudara, jangan pernah menyerah sesulit apapun keadaan yang akan kita hadapi pada waktu yang akan datang. 所以，当我们现在或者将来面对很重的一些问题的时候，我们不要轻易的放弃。 Jangan pernah takut menyongsong hari esok, saudara, karena kita sedang berjalan bersama-sama dengan Allah. 我们不要恐惧的迈向前面新的一年，因为我们这时候是与神同行的。 Kita harus tetap beriman bahwa Allah ada dan Allah memberi upah bagi kita yang sungguh-sungguh mencari wajahnya. 我们要真正的相信，我们要知道神会赏赐我们，就是我们真心依靠仰望他的人。
Saya akan menutup dengan sebuah kisah. 我要以一个故事来做结束， Kisah bagaimana seorang mempertahankan hidupnya. 就是一个人怎么样他维持能够生存下去。 Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata, saudara, yang tayang tahun 2017 di bioskop di beberapa negara termasuk di Indonesia. 就是曾经放映的一部影片电影，就是在一些的国家，包括印尼也放映过这个影片。 Film yang berjudul The Jungle, ini film tentang survival, saudara, tentang bagaimana mempertahankan hidup di hutan belantara. 这部电影就是Jungle，就是丛林。 Film ini berdasarkan novel yang ditulis oleh orang yang mengalami peristiwa itu sendiri, yaitu Joseph atau Yossi Ginsberg. 这部电影呢，就是按照一本小说，就是一个真实故事的一个小说，就是 Joseph Yossi Ginsberg 的经历。 Jadi saudara, Yossi ini adalah seorang yang suka berpetualang. 这位 Yossi 呢，他是喜欢冒险的一个人， Dan dia suka membaca buku. 他也常看书。 Dia terinspirasi dengan sebuah kalimat yang berkata, jangan habiskan waktumu biasa-biasa saja seperti kebanyakan orang. Kamu harus mengalami pengalaman yang luar biasa yang belum pernah dialami oleh siapapun. 他所看的一本书的里面的一个词句，就是启发了他。里面是说，你的生活不要这样平平淡淡、平平凡凡的，你应该要行出一些任何人从来没有行过的、做过的一些的事情。 Dari situlah dia terinspirasi dan dia pengen menjelajah hutan di Amazon, saudara, hutan tropis terbesar di dunia. 因为这个启发呢，所以让他有一个心智，他要进入这个非常大的一个森林、一个丛林，就是亚马逊这个丛林。 Dia mulai masuk melalui negara Bolivia dan di sana dia bertemu dengan beberapa teman yang sevisi yang mau sama-sama masuk ke jantung hutan itu, saudara. 他是从这个玻利维亚这个国家开始，在那边他遇上了一些跟他有同样的这个心智，要进入这个森林的一些人。 Saat itu tahun 81, saudara, belum ada peta yang canggih. Mereka hanya bermodalkan alat peta penunjuk yang digambar tangan, diceritakan turun-temurun, yang seadanya mereka masuk ke dalam hutan belantara itu. 那个时候是1981年，所以那个时候还没有比较先进的一些的地图，他们只是用了这个手画的地图，然后这个地图是手写手画的，然后一直留下来的，就是用那些的工具，他们就要进去那个森林里面。 Nah, oleh karena medan hutan belantara yang sangat berat itu, saudara. 因为那个森林、那个丛林、那个地形是非常的危险的。 Maka beberapa hari setelah mereka masuk, beberapa teman itu akhirnya menyerah dan tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi. 当我们进去之后呢，因为那些路程非常的辛苦，非常的艰难，所以有几个人他们放弃，不要继续了。 Karena mereka terluka dan tidak bisa mengobati diri sendiri lagi. 因为他们受伤，他没办法治疗自己。 Jadi hanya tinggal Yossi dan satu temannya berdua saja melanjutkan perjalanannya masuk sampai ke jantung, ke tengah-tengah dalamnya hutan Amazon itu. 所以呢，就是剩下这位尤西还有另外一个同伴，他们2个人就是进入到这个亚马逊森林里面的这个心脏。 Sampai suatu ketika mereka menemukan sebuah tebing yang begitu tinggi dan besar sekali. 到最后呢，他们看见一座非常大、非常高的这个悬崖。 Mereka tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan itu. 他们没办法继续他们的行程。 Maka Yossi dan satu temannya ini membuat rakit dari dahan-dahan, batang-batang pohon, dan mereka mau melewati tebing itu, menyelusurinya melalui jalur sungai, jalur air, saudara. 所以呢，他们就制了一个木筏，就是他们要经过这个河流来继续他们的行程。 Dan pada saat mereka ada di dalam sungai, saudara, menaiki rakit tersebut, dan tiba-tiba terjadi hujan yang lebat dan banjir bandang itu menerjang sungai itu. 当他们在这个河流就是行的时候呢，突然间有一个大洪水来冲击他们，来袭击他们的这个木筏。 Banjir yang seketika itu membalikan rakit itu, saudara, dan disitulah dia berpisah dengan temannya.
那个很大的这个洪水使他们这个木筏就是翻转了，他那个时候跟他的另外的一个朋友分开了。Di tengah derasnya arus sungai, dia berusaha sekuat tenaga dan dia berhasil menyelamatkan dirinya, memegang batu dan sampai ke daratan kembali. 在一个很强烈的这个河流的一些很强烈的水的当中，他就是在那边奋斗，后来他就上了陆地。 Tetapi dia sudah berpisah dengan temannya. 可是他已经跟他的这个朋友分开了。 Dia juga kehilangan tasnya yang berisi pakaian dan peralatan-peralatan survival dia. 他也失去了放一些的需用品或者一些的衣服的一些的就是包包。 Hanya tinggal dia dan apa yang menempel pada badannya saja. 所以剩下的就是他身上所穿的衣服。 Dan singkat cerita 3 minggu dia ada di dalam hutan tersebut, saudara. 简而言之，他就是几个礼拜就是活在这个森林里面。 Dia sudah lusuh, kotor, janggutnya sudah tidak karu-karuan. 他就非常的脏，非常的就是情况非常的肮脏，然后头发胡须都是乱糟糟的。 Sepatunya sudah rusak dan kakinya sudah memar, sudah melepuh, saudara, dan dia sudah tidak lagi bisa melanjutkan perjalanan. 他的这个脚也受伤，他的脚也肿起来，然后也有水泡，他没办法行走。 Dia sudah mulai berhalusinasi, dia bertemu dengan teman-temannya, dia pesta pora makan mewah di sebuah hotel yang mewah. 他开始有一些的幻觉，他幻想说他在一个豪华的这个旅馆里面，跟他其他的朋友在那边吃喝。 Padahal dia sedang dalam kondisi kritis di tengah-tengah hutan belantara Amazon. 其实呢，他是在一个危机的状况当中，他那个时候是在一个非常大的一个亚马逊的这个丛林里面。 Puncak dari film ini terletak suatu ketika dia terperosok dalam keadaan seperti itu, dia terperosok masuk ke dalam lumpur hidup, saudara. 这个电影的亮点就是当他进入到一些的泥巴里面的时候。 Lumpur hidup itu berarti semakin dia bergerak, semakin dia itu masuk ke dalam lumpur. 因为那些是活泥，所以他在那边摇动，就是他一直这样子的话，他一直进入这个很深的一个泥巴的这个里面。 Saat itulah dia berpikir, mungkin inilah akhir dari petualangan dia di hutan itu, juga akhir dari perjalanan kehidupan dia. 那个时候他在想，也许这就是我生命的这个重点，我的生命就要在这个时候结束。 Dia sudah kelaparan, dia sudah sakit, dia sudah dehidrasi. 因为那个时候他非常的饥饿了，他非常的口渴了，他也脱水了。 Dan sekarang 2/3 bagian tubuhnya itu ada di dalam lumpur. 所以他2/3的这个身体已经进入到这个泥巴、这个泥沼里面。 Dia pikir inilah kuburan, tempat peristirahatan jasadnya yang terakhir. 他在想说，也许这就是我这个最后的一生，这个是我的坟墓了。 Ketika dia ingin menutup matanya untuk yang terakhir kali. 当他想闭上眼睛的时候， Kemudian tiba-tiba muncul di dalam pikirannya adalah sebuah memori, yaitu waktu dia kecil setiap kali ia mau keluar dari rumah, papanya selalu memberikan doa berkat bagi dia yang tercatat di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. 就是在那个时候，突然间他记起了一个记忆，就是当每次他要出门的时候，他的父亲就是为他祝福祷告，就按照这个民数记第6章所记载的，就是耶和华赐福给你，保护你，耶和华使他的脸光照你，赐恩给你，耶和华向你扬脸，赐你平安。 Doa berkat ini yang terus-menerus diucapkan papanya ketika dia mau setiap kali keluar dari rumah sejak dia kecil. 所以呢，他从小开始，当他要出门离开家里的时候，他的父亲就是把这个祝福祷告这样的祝福他。 Dan doa berkat ini juga yang ketika dia mau menyerah dan menutup mata untuk terakhir kali, memori pengalaman akan berkat ini kemudian muncul dan menguatkan dia, saudara. 所以当他要闭上眼睛的时候，在那一刻呢，他就想起
他曾经听到的这个祝福的祷告，然后这个祝福祷告再次的眷顾他。Memori itu mengingatkan dia bahwa betapa dia adalah orang yang diberkati Tuhan. 这个记忆呢，让他想起他是蒙福的人， Dia adalah orang yang dilindungi oleh Tuhan. 他是蒙上帝这个保护的人， Dia disertai Tuhan. 神与他同在的， Bahwa ada Tuhan yang senantiasa menguatkan hidupnya. 因为神常常兼顾他的生活。 Dan kemudian itulah juga yang membuat dia ingin membuka matanya kembali. 所以呢，在那个时刻呢，他就立即就把他的眼睛睁开。 Ketika dia membuka matanya kembali, saudara, 当他把眼睛睁开的时候， dia melihat di atasnya ada sebatang daun yang menjulur ke atas kepala dia. 他就看到他的头上面有一个树叶， Dia mau mencoba kesempatan terakhir untuk meraih daun itu. 他就是努力的想尽了最后的办法，就是他尽量去抓住那个树叶。 Dengan resiko gerakan sedikit apapun akan membuat dia makin turun ke bawah lumpur. 他承受的后果就是他这样做的话，他一直会深入在这个泥沼里面。 Saudara, singkat cerita dia berhasil meraih daun tersebut dan menyelamatkan hidupnya, dan ada penduduk lokal yang akhirnya menyelamatkan dia. 后来呢，他有办法去抓住那个树叶，然后当地的这个居民救了他， Dia selamat dan dia masih hidup. 他得救了，他存活下去。 Saudara, yang ingin saya katakan adalah 弟兄姐妹，我要说的是， kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. 我们并不知道2021年会发生什么事情。 Marilah kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas kehidupan kita. 我们要仍然相信是神掌控我们的生命。 Marilah kita fokus kepada apa yang masih ada dan apa yang masih bisa kita lakukan pada saat ini. 让我们专注我们所拥有的，我们专注于我们现在所做的。 Dan sesulit apapun masa yang akan datang tidak akan menggetarkan kita, saudara. 无论在前面的道路是怎么样的，这一切都不会使我们战胜， Karena kita tidak menyerah. 因为我们没有轻易的放弃， Karena ada Allah yang senantiasa memberkati dan melindungi kita. 因为有神常常赐福于我们，常常眷顾我们。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 但愿神赐福我们每一个人。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan. 主啊，我们为今天早上我们听的神的话语，我们向你感恩。 Di tengah-tengah situasi yang serba tidak pasti ini, 在一个不确定的一个情况里面， kami memiliki kepastian di dalam Tuhan Yesus, ada kepastian keselamatan hidup yang kekal. 我们在主耶稣里面，我们是有一个确定的这个永生的生命。 Itulah sumber damai sejahtera bagi kami ya Tuhan. 这也是我们平安的源头， Itulah kekuatan kami menghadapi hari-hari depan kami bersama dengan Engkau. 这也是我们能够面对我们这个前面的道路的这个能力。 Engkau berkatilah kehidupan setiap kami ya Tuhan. 求你赐福我们的生活。 Kami percaya di dalam Engkau ada masa depan yang gemilang. 我们相信在主里面，我们会有一个美好的、一个很光明的前程。 Kami percaya Engkau selalu baik, walaupun kadang-kadang kami begitu terbatas melihat kebaikan-Mu. 我们知道你是何等良善的神，虽然我们是有限的人。 Kuatkanlah kami ya Tuhan. 主啊，求你使我们坚强，坚固我们。 Materaikanlah firman yang telah kami dengar dan dalam hati kami, dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami. 让神的话能够烙印在我们的心里面，我们能够行在我们的生活当中。 Oleh karena kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. 我们如此祷告，感恩是奉靠我们永活的主耶稣基督的名求的。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati kita. 神赐福我们每个人。